pilihan utama anda. Okey, kembali kita hari ini para pendengar. Alhamdulillah bersama untuk segmen sulung aspirasi edisi Jumaat. Kami buka tirainya menerusi segmen tarbiyah. Di konti telah pun tiba tetamu yang ditunggu dari semalam sebenarnya tunggu. Hari-hari tunggu sebenarnya. Sebab apa? Sebab tetamu saya ni banyak ilmu yang harus kita kongsikan bersama untuk manfaat bekalan kehidupan kita. Tak lain tak bukan beliau yang saya masukkan. Kita ada Ustazah Muzayyanah binti Abdullah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kondi bersama di hari Jumaat yang penuh barakah Terima kasih ini. kembali, masya-Allah. Sama-sama. Okey, hari ini kita nak sambung perbincangan kita, satu lagi episod kehidupan yang kita nak raikan, juga bersempena dengan kalau tengok kalender ada orang mungkin dia ingat tak ingat sekarang ni kalau ikut bulan Islam bulan yang masih ini ramai orang hafal bulan September. Tapi kalau ikut bulan Islam mungkin ramai yang sedar ataupun tidak, kita bakal melangkah ke bulan baru itu Zulhijjah, dan tajuk pun meraikan Zulhijjah ya. Jadi di awal ni supaya sebelum tahun baru tu bermula, kita kalau boleh tak naklah ya seperti tahun-tahun sebelum ni kita masuk dengan penuh kosong, tak ada pengisian ataupun tidak memahami apa yang patut kita isikan dalam Zulhijjah itu sendiri. Dan apa kelebihan Zulhijjah? Di awal ni Ustazah gambaran kepada keseluruhan tajuk kita. Masya-Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti yang dikasihi, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah juga seluruh pendengar IKIM FM yang bersama-sama dengan kita di mana jua berada. Kita berdoa di Jumaat yang penuh berkat. Kehidupan kita juga seluruhnya daripada pagi celik mata tadi sampai malam hari nanti nak tidur, dan kemudian ilal akhir Allah ambil kita sebagai ruh yang baik, husnul khatimah, insya-Allah seluruhnya penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik Siti, tajuk kita kali ini meraikan Zulhijjah. Ustazah seronok dengar bila Siti pun sebutkan tadi, terkadang kita masuk ke tahun baru macam kosong, tak tahu apa-apa. Bila sebut bulan Islam tak tahu apa-apa. Tapi bila kita sebut tahun Masihi tu Siti dah tengok sekarang ini pun orang dah mula ambil gambar masukkan dalam diary masing-masing tentang apa Siti, cuti-cuti yang akan berlaku pada 2016. Untuk apa nak tempah tiket kapal terbang yang murah, untuk macam-macam lah Siti. Maknanya perancangan itu ada. Dan kita nak sebutkan kenapa Ustazah pilih pagi ini tajuk meraikan Zulhijjah, masya-Allah. Kerana Zulhijjah antara bulan-bulan mulia yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu Wa Taala kata di dalamnya ada banyak keistimewaan. Hari ini kalau Ustazah tanya seorang-seorang Siti, kalau kita buat kuis sikit, kita tanya pada pendengar kita yang bersama-sama hari ini kan, berapa Zulqaidah hari ini? Ramai yang sibuk tanya, berapa Zulqaidah hari ini? Kalau tarikh kita hari ini kita tahu, memang kita dah duduk dalam hari Jumaat yang penuh barakah. Ustazah terkadang tarikh Masihi ni yang Ustazah lupa Siti. Kemudian kita duduk dalam Zulqaidah hari yang ke-27. Hari yang ke-27. Bermakna subhanallah lagi beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke bulan Zulhijjah. Jadi Ustazah teringat pada pertemuan kita minggu lepas, tajuknya adalah Tetamu Allah. Ustazah balik Siti, masya-Allah banyaknya mesej yang masuk dan Siti pun diberi maklum bahawa ada ramai yang minta tajuk itu disambung. Jadi Ustazah kata tak cantik lah kalau kita nak tahun lepas, minggu lepas pun tajuk yang itu, minggu ni tajuk yang ini juga. Tapi dalam meraikan Zulhijjah adalah perancangan-perancangan yang insya-Allah Ustazah nak kongsikan, ada lagi sambungan, kesinambungan daripada cerita minggu lepas Siti. Kerana dalam bulan Zulhijjah itulah adanya bulan haji. Yang Ustazah terlupa sangat minggu lepas nak kongsi Siti adalah perancangan kita dalam bulan Zulhijjah. Antaranya kalau bukan Zulhijjah kali ini, masya-Allah, bilakah agaknya Zulhijjah tahun yang keberapa kita akan menjadi tetamu Allah? Siti tahu dah agak-agaknya? Apa dia? Kalau kita daftarkan anak-anak kita ataupun kita sendiri yang belum mendaftar haji pada tahun 2015 ini, agaknya di tabung haji sana nama kita tersenarai sebagai tetamu Allah pada tahun yang keberapa.
Kalau Siti agak-agak lah. Ustazah buka soalan macam ni Siti Masjid Surau. Ramai yang tahun jawab lagi kot. Tahun 2060 kan? Ustazah. Tahun 15 tahun lagi. Ustazah senyum Siti. Rupa-rupanya sebab Ustazah ada sahabat yang bekerja di tabung haji. Ustazah tanya dia, agak-agaknya kalau kita daftar tahun 2015 ini, bila nama kita akan naik? Jawapannya tahun 2088 Siti. Masya Allah. Ustazah kira ambil kalkulator terus Siti. 2088 tolak tahun ini 2015, kita kena tunggu 73 tahun. Ya Allah. Allahu Akbar. Kalau anak kita, kawan-kawan kita yang baru habis pantang, elok je sihat, pergi tabung haji, daftarkan, masukkan duit RM 1,300, masukkan nama anak itu sebagai orang yang akan menjadi tetamu Allah, salah seorangnya pendaftar di Malaysia ini Siti. Kita tengok entah mak ayahnya dah masuk dalam kubur lama dah Siti. Usianya 73 tahun baru boleh pergi. Tapi para pendengar yang bersama-sama kita pada pagi ini, jangan susah hati, jangan risau, jangan resah gelisah. Janji Allah itu pasti benar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, macam-macam jalan yang Allah boleh tunjukkan. Tapi dunia ini kan jambatan menuju ke akhirat. Kita tak boleh kata tawakal ajalah. Kalau Allah kata kita jadi tetamunya, Allah pilih dengan macam-macam cara. Ustazah pun selalu sebut begitu. Tapi dalam bab haji tak boleh, sebab kita ada satu badan yang menguruskan. Itulah dia tabung haji. Jadi kita mesti mendaftar di situ. Jadi kalau kita dapat nama tahun 2088, kita daftar sahaja. Mungkin nanti kan pelbagai kemungkinan nama kita akan diawalkan. Begitulah juga macam kes yang Ustazah pergi tahun 2008 tu Siti. Maknanya patutnya bukan tahun tu Ustazah pergi, lambat lagi. Tapi Alhamdulillah Allah bagi macam-macam jalan yang Ustazah sukar untuk kongsi di sini, agak panjang ceritanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita awal. Jadi sebab nama kita dah ada, mudah. Kalau tak daftar lagi, orang faham simpan duit dalam tabung haji, dah ada dah nama kat tabung haji lah. Walaupun duit kita ada 300,000, tapi 1,300 kita belum asingkan untuk mendaftar haji. Rupa-rupanya nama kita belum terdaftar di tabung haji. Ini ramai yang bersama-sama kita hari ini, ramai yang tak tahu maklumat ini Siti. Jadi mudah-mudahan dalam awal pertemuan kita ini dalam bab meraihkan Zulhijjah sudah ada perancangan-perancangan yang cantik. Tidaklah seperti yang Siti sebutkan tadi, masuk sahaja tahun baru kita macam kosong. Kita hanya tahu apa yang berlaku, cuti merdeka bila, cuti sekolah bila, itu je kita tahu. Kita tak tahu apakah yang ada dalam bulan-bulan Islam, 12 bulan yang begitu indah. Kalau kita buat kuis satu lagi Siti, hafal tak 12 bulan Islam? Bang ramah yang geleng kepala ni Siti. Hafal tapi tak ikut turutan, lompat-lompat. Ya, cukup 12 tapi tak ikut turutan. Kalau kita sebut, Siti cuba sebut bulan-bulan dalam bulan Masihi kita. Boleh tak kita sebut September, Ustazah, lepas September Disember, lepas Disember Januari, tak boleh kan? Dalam Islam pun begitu juga. Sepatutnya kita susun sebelum masuk fasa kedua Siti, susun ni. Ustazah jealous juga tadi Ustaz ada menyanyi. Okay, kita nak hafal. Ni tips dia yang mudah. Kalau ibu-ibu yang sedang masak dan sebagainya di rumah sekarang ni, kena belajarlah nasyid kanak-kanak ni. Kita boleh hafal automatically. Ustazah jujur, kalau tak ada nasyid ni pun kita kadang-kadang kalau kabut juga Siti. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Bila ingat yang tu, insya-Allah cukup 12. Okay? Nak Asmaul Husna pun begitu. Ada hikmah. Bukanlah untuk kita melalak-lalak kan. Ada tujuannya kerana apa? Untuk kita faham 12 bulan ini ada yang kita nak rangkan. Khususnya tajuk hari ini fokus kepada Zulhijjah, insya-Allah. Okey, kita buka kepada anda para pendengar. Kalaulah ada sebarang soalan yang nak ditanyakan kepada Ustazah Muzayyanah di Konti berkaitan dengan apa yang kita bincangkan, iaitu tajuknya meraihkan Zulhijjah, anda boleh bersama kami di 3 platform yang kami sediakan. Yang pertama, boleh telefon kita di Konti 03-6205-1500, ataupun cara kedua boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga, menerusi sistem SMS kami dengan menaipkan Ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Baik Ustazah, kita kalau sebut countdown tahun baru kan, kalau kita nak meraihkan tahun baru ikut bulan Masihi, kalau 31 Disember 2015, 12.30 malam tu siaplah. Kalau macam tahun-tahun sebelum ni kan, ada dengan sambutan bunga apinya, konsert sana sini. Betapa hebat kita meraihkan tahun baru kalau ikut tahun Masihi. Tetapi dalam Islam, tak pernah dengar aku, saya tak tahu ke ataupun memang tak ada ke kita meraihkan sebegitu rupa tahun Islam, ataupun kalau nak meraihkan cara macam mana sebenarnya? Insya-Allah. Okey, baik.
Itu soalan dia. Itu soalan dia. Okey, macam Siti cara macam semangat nak tanya lagi soalan ni. Ya, jadi alhamdulillah Siti, sungguh kita kalau boleh cipta satu kreativiti dalam agama kita, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, apa yang Nabi suka, khusus matlamat kita adalah mencari kesukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam keadaan meraihkan keadaan yang Siti sebutkan tadi, nak merdekanya sambut dengan cara macam ni, pun walaupun bukan dalam suasana yang kita meraihkan bulan-bulan Islam, kita masih lagi tanya diri kita, Siti, kalau kita sambut dengan cara begitu, Allah suka ke tidak? Nabi suka ke tidak? Bila nak sambut apa cara pun, walaupun tak nampak macam Islamiknya sangat, tapi kita hanya fokus kepada yang aku buat ini Allah suka ke tak suka, itu sudah menunjukkan jiwa orang Islam yang menuju kepada orang-orang yang beriman. Sebab ramai orang Islam yang duduk terkinja-kinja di sana, Siti. Ramai orang Islam yang melakukan pembaziran, sedangkan kita tahu ini tidak disukai oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Islam bukan tidak ada apa-apa kerakyaan. Contohnya dalam setahun kita ada 2 hari raya. Subhanallah, kita sudah lepas raya Aidul Fitri, tak lama lagi kita akan menyambut Aidul Adha. Ini yang kata Allah Subhanahu Wa Taala 2 hari raya, sampai kita tak boleh berpuasa pada hari tersebut. Bermakna betapa kita harus untuk kita menggembirakan diri kita, menggembirakan orang lain dalam bulan-bulan tersebut. Dan hari ini bila Ustazah nak sembang tentang cerita Zulhijjah, Siti, di Masjid Surau dalam seminggu ini Ustazah sebutkan jangan lupa ke Kanda Bonda pada tarikh 15 September minggu depan. 15 September, sehari sebelum kita cuti Hari Malaysia tu, Siti. Hari Malaysia ramai orang tahu. Hari Rabu depan kita ada cuti. Kita dah merancang macam-macam. Tapi 15 September tu ramai orang lupa. Itu adalah tarikh hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi maknanya bila kita meraihkan, kita kira ni countdown lagi berapa hari nak sambut 1 Zulhijjah. Hari ini, Siti, bila kita nak mengira apa yang kita nak raihkan pada bulan Zulhijjah itu, sebab kita jumpa pelbagai hadis, Nabi SAW mengajarkan kita khususnya tentang adanya hari Arafah pada 9 Zulhijjah itu. Ruginya kita kalau buat tak tahu sahaja. Tahu-tahu pagi-pagi raya bangun tidur kita dengar Allahu Akbar, takbir hari raya. Kita tak tahu sebelumnya tu ada apa. Bagaimana ketika Ustazah bersembang tentang topik dalam bulan Ramadan tempoh hari, sahabat radhiyallahu anhum 6 bulan sebelum dah buat persiapan untuk menyambut Ramadan. Jadi setelah Ramadan itu, anggaplah pesta ibadah yang kedua dalam setahun ini adalah bulan Zulhijjah. Bila tak waktunya? Antara 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi tadi pun Ustazah kongsikan di masjid yang Ustazah mengajar, Masya Allah, dalam 1 hingga 10 Zulhijjah, apa sahaja yang kita lakukan kebiasaan, kita gandakan. Contoh hadir ke majlis-majlis ilmu, Siti. Kalau di hari-hari lain, Allah terkadang pagi dah pergi, petang malas nak pergi. Ibu-ibu yang tidak ada kerja lain lah, hanya sibuk mengunjungi rumah-rumah Allah untuk majlis ilmu. Terkadang kita menyusun, petang dah pergi, pagi tak payah pergilah. Tapi kalau dalam bulan Zulhijjah, kita letakkan satu fokus, apa sahaja yang aku dah buat sebelum ni, kita nak gandakan dalam bulan Zulhijjah ini. Kerana dia merupakan bulan mulia yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita hadir ke majlis-majlis ilmu, sedekahnya baik, perkara-perkara kebaikan lisan, tutur bicara kita, amalan-amalan kita harus digandakan pada waktu tersebut. Dan seandainya mampu, Siti, mampu, mari kita menyusun berpuasa kita pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Yang ini pun terkadang orang menyatakan, kenapa kita harus berpuasa? Ustazah sebutkan bagi yang mampu. Tapi kalau kita dah ada perancangan-perancangan khusus, contohnya kita dah ada perkahwinan, kita dah ada kita pula yang akan menyambut menantu dan sebagainya, takkanlah saat kita meraihkan tetamu itu pun kita nak berpuasa sunnah. Ini bukan perkara wajib. Jadi bermakna bila kita mampu, tak ada terlibat dengan apa-apa, tidak ada yang menghalang kita puasa. Kerana kata Nabi SAW, dalam keadaan kita berpuasa itu, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita lebih mulia daripada hari-hari yang kita tidak berpuasa. Jadi saat itu apa sahaja amalan yang kita lakukan, dalam 1 Zulhijjah 15 September itu, insya Allah adalah 1 hari kita berpuasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita pujuk seluruh ahli keluarga kita. Ustazah bagi tips, contoh, Siti. Kita ajar anak-anak dara kita yang banyak hutang dalam Ramadan tempoh hari, menantu-menantu kita yang perempuan yang banyak hutang dalam Ramadan tempoh hari. Kita war-warkan, kan ada WhatsApp group family, Siti. Kita bagi tahu tak lama lagi beberapa hari, Selasa depan ni hari terakhir Zulqaidah, hari pertama dalam Zulhijjah, mari kita sama-sama berpuasa. Mak niat puasa sunat bulan Zulhijjah, kemudian anak-anak mak niatlah puasa ganti.
qada puasa itu, sebab kita nak dapat rasakan suasana pesta ibadah dalam 10 hari pertama Zulhijjah itu seolah-olah menyamai dalam meriahnya kita beribadah dalam bulan Ramadan. Ada bangun sahur bersama-sama Siti, ada berbuka puasa bersama-sama, yang mungkin kakaknya tak boleh berpuasa, sedap masak yang macam-macam untuk meraihkan orang yang berbuka puasa dalam rumah tersebut. Subhanallah. Tiba-tiba ada aduan pelbagai Siti. Asyik kita je yang buat Ustazah, suami kita tak buat pun lagi. Ini kan letih kita Siti, tiap-tiap minggu hampir ada soalan yang macam ni. Kita kata Masya Allah, jahilnya kita sebelum ini mungkin kita hanya mengajak dengan lisan, dengan mulut kita. Hari ini setelah pelbagai ilmu kita peroleh, tadi pun kita dihidangkan dengan ilmu yang begitu hebat Masya Allah oleh Tuan Syekh kita. Saya kagum dengan ilmunya Siti. Semuanya kita balik untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah, kan Siti. Jadi bermakna kita ajak suami kita, seluruh ahli keluarga kita dengan kita beramal. Kadang-kadang kita mengajak, kita belum buat. Kita tunggu suami kita buat, baru kita nak buat. Kita tunggu anak-anak kita berbuat, baru kita betul-betul nak buat. Dalam kita mengajak, kita berbuat. Kita memberi contoh yang baik. Jadi dalam kita memberi contoh yang baik, 1 Zulhijjah mungkin kita berpuasa sebab kita tak ada halangan apa-apa. Apa salahnya? Kedua pun kita berpuasa. Hari ketiga berpuasa. Dalam puasa itu duhanya kita buat. Malam harinya ada tahajud. Malam harinya ada solat hajat. Tuhan, Engkau lembutkanlah hatiku, lembutkanlah hati suamiku. Ajak lagi suami kita berpuasa pada Isnin dan Khamis jatuh pada antara 1 hingga 9 Zulhijjah bang. Tak puasa 1 hingga 9 Zulhijjah ni pun hari Isnin Khamis ni abang puasalah. Kebetulan pula jatuh pada bulan Zulhijjah, berganda-ganda lagi kemuliaan yang Allah nak pandang kepada kita. Tak mampu, gagal lagi Siti. Kita dah puasa sampai 8 hari. 8 kali juga kita pujuk dengan kelembutan Siti dan ilmu dan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu suami kita, bang, hari ni orang dah buka puasa untuk hari ke-8. Apa salahnya kalau besok je saya minta tolong. Abang sama-samalah menjadi ketua keluarga dalam rumah tangga kita ini. Abang sama-sama berpuasa. Kerana yang ini benar-benar sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti. Ruginya kalau kita tidak beramal. Kena ingat sebelum ni Ustazah pernah kongsi, kita bukan umat Nabi Nuh yang usianya panjang. Subhanallah. Kita bukan umat Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang sebelumnya Siti. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selepas sahaja usia 63 tahun sebenarnya Allah dah bagi signal kepada kita. Subsidi umur tu Siti. Jadi dalam usia subsidi ni orang Melayu selalu sebut, apa yang kita nak tambah? Kita ajak suami kita tadi, kerana bang kalau dalam 9 Zulhijjah ini Masya Allah, seolah-olah Allah nak beri kita pahala. Setahun lepas dosa-dosa kita semua diampunkan, setahun akan datang semua dosa-dosa kita pun diampunkan. Allahu Akbar. Kalau kita mampu dalam suasana yang seperti ini, mana lagi kita nak dapat? Belum tentu lagi Allahu Akbar yang pahala kita Ramadan tempoh hari Allah terima. Belum tentu lagi. Belum tentu. Dan insya-Allah yang kita nak raikan Zulhijjah ini semua dengan amal, semua dengan ibadah berjaya. Kita ajak hamba Allah yang lain juga untuk terus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum cerita tentang ibadah hajinya, ibadah korbannya lagi dalam bulan Zulhijjah Siti. Kita teruskan apa saja yang baik-baik, yang puasanya, yang baca Qurannya, yang sedekahnya, yang lisannya, kawal diri. Tak nak seperti mana Ramadan dulu aku nak kawal diri aku, lidah aku daripada bercakap yang tak baik. Ini bulan Zulhijjah juga adalah pemulanya. Tak nak bercakap perkara-perkara lara, hanya perkara-perkara kebaikan. Hanya fikir baik, hanya buat baik. Dah buat baik, ada perancangan lepas ni perkara baik, apa lagi yang aku nak buat? Insya-Allah inilah cara orang-orang Islam mengira-ngira. Kita tak sabar nak tunggu Zulhijjah kerana dia merupakan pesta ibadah yang kedua selepas bulan Ramadan. Masya-Allah Siti. Okey. Banyak sebenarnya ya. Baru tahu, mungkin setengah dari kita dah tahu ataupun mungkin dapat menambah pengetahuan sedia ada. Rupa-rupanya bulan Zulhijjah ni pun tak ketinggalan ni amalan-amalan sunat yang digalakkan sangat untuk kita buat, dan ada keistimewaan tersendiri bila sebut tentang bulan Zulhijjah ni ya. Jadi sama-sama kita cubalah raih peluang keistimewaan yang ada dalam Zulhijjah nanti untuk kita top up ya segala amal ibadah kita. Betul macam kata Ustazah, belum tentu puasa kita yang lalu tu Allah terima ya. Jadi biar kita buat lebih, jangan kita rasa terkurang ya. Kalau terkurang susah, lebih tak apa. Dan kita nak meraihkan soalan-soalan daripada para pendengar. Kalau ada anda boleh ya like kami di Facebook. Okey Ustazah, selain daripada mengikuti amalan-amalan sunat yang Ustazah sebutkan tadi, agak-agak lagi apa lagi yang boleh kita buat dalam bulan Zulhijjah ni?
Okey Siti, terima kasih. Kita kena tengok yang paling besar, orang selalunya tidak lupa insya-Allah nak tumbangkan lembu, binatang-binatang an'am ni Siti dalam bulan Ramadan, dalam bulan Zulhijjah untuk tengok suasana kurban. Siti, dalam suasana kurban ni bukan kita nak tengok berapa ekor lembu, menjadi pertandingan pula. Wah, tahun lepas 7 ekor je, tahun ni 9 ekor pula. Wah, makin kaya dah surau tu, makin kaya dah penduduk sekitarnya, bukan. Kita kena belajar insya-Allah Siti, minggu lepas dengan tajuk Tetamu Allah, minggu depan insya-Allah kita dengan berkorban apa saja. Kita ambil ini sebagai tengah-tengah nak faham sungguh-sungguh bahawa ibadah kurban ini tercetus daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tambah kita dapat kenal Ibrahim ini satu-satunya manusia hamba Allah yang sangat taat kepada perintah Tuhannya. Walaupun perkara tak logik, perkara mustahil untuk dilakukan oleh seorang manusia yang punya jiwa perasaan yang lembut Siti, tapi sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia terus berbuat. Bila kita buat apa sahaja, kita faham, oh tok guru kita kata ini kena buat. Solat walaupun payah, kita mauquta, kena buat elok-elok tepat pada waktunya. Tak boleh ikut suka kita. Hari ni kita tak sempat, kita qada. Bukan setakat jamaknya Siti, jamak 5 in 1 terus. Banyak yang pergi pejabat, kononnya sayang makeup, sayang segala, Zuhur, Asar tak payah buat. Malam nanti bukan saya tak solat Ustazah, tapi nanti subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 5 in 1 punya jamak. Ini hukum apa Siti? Berlaku. Orang datang tanya soalan pada Ustazah, Ustazah kata Masya Allah terduduk kita. Macam mana boleh berlaku macam ni? Sebab jahil kita. Kita ni kalau menggali ilmu Allah sebenarnya lagi terasa jahilnya diri. Betul. Maka yang kita merasa sentiasa sombong, kita betul sebab kita tak gali ilmu Allah. Gali lagi dan lagi. Jadi apabila kita faham konsep yang macam ni, wah Ibrahim alaihissalam tunggu anak lama, dah besar, handsome pula, akhlaknya cukup cantik, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan suruh sembelih. Masya-Allah. Kerana apa suruh sembelih? Kalau kita sembunyikan anak kita, hantar pergi ke mana-mana supaya anak kita tidak disembelih Siti. Kerana perintah itu pelik, mustahil dilakukan oleh seorang manusia. Tapi Ibrahim sangat yakin apa sahaja yang datang daripada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu tahu apa hikmah yang di sebaliknya yang Allah suruh kita buat. Dan Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya, dan anak yang baik itu, wahai ayahandaku, andai ini perintah daripada Allah, teruskanlah. Okay, jadi bila perintah daripada Allah, teruskanlah. Begitu cara kita mendidik anak-anak kita. Memang mama tahu bangun pagi susah untuk kita solat subuh dan sebagainya, susah untuk kita pujuk diri kita solat sunat, susah untuk pujuk diri kita beribadah seperti puasa yang kita ajak anak-anak kita tadi Siti. Bukan mudah nak ajak anak-anak muda ni berpuasa sunat dan sebagainya 1 hingga 9 Zulhijjah. Tidak mudah sama sekali. Tapi bila kita memberi tarbiyah kepada mereka dengan sirah Nabi, dengan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan ilmu dan hikmahnya kepada kita, lalu kita memandang kebesaran Allah, masya-Allah, memanglah pelik nak sembelih Nabi Ismail saat itu. Tapi dengan yakinnya tidak ada yang tak baik datang dari Allah, perintah Allah semua baik belaka. Sekonyong-konyong Siti, ni bahasa buku kan, sekonyong-konyong datang seekor kibash, masya-Allah, di sebelah kirinya menyatakan inilah Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kepada kamu satu hadiah. Hadiah apa itu sebenarnya Siti? Kalau kita boleh faham cerita ini, hadiah itu adalah hasil daripada keikhlasan kamu, wahai Ibrahim, nak buat apa sahaja yang Allah perintahkan. Ikhlas, tidak memandang apa-apa, ruginya anak aku nanti kena sembelih. Tak fikir dulu. Kita yang silap hari ni Siti, dalam perkara apa pun yang kita lakukan, kita tanya apa imbuhan yang kita akan dapat, apa hasil yang akan kita dapat. Betul, orang yang bekerja hujung bulan tetap dapat gaji, yang itu yang akan kita ambil Siti. Betul, itu hak kita. Tapi terkadang pernah tak berlaku Siti, dalam keadaan kita bekerja ni, tiba-tiba dapat rezeki tambah yang di luar jangka, tanpa kita sangka-sangka. Kerana apa? Mungkin balasan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita di dunia ini lagi hasil ikhlasnya kita. Lalu gambaran seekor kibash yang gemuk, yang cantik tadi supaya Nabi Ibrahim menyembelih, inilah hadiah daripada Allah yang di luar jangkaan kita. Asal sahaja Quran kata buat, kamu buat. Quran kata taat, kamu taat. Nabi SAW kata ini kesukaan Allah, kamu buat. Jangan banyak tanya.
Orang hari ini banyak sangat tanya, betul ke kena buat macam ni? Betul ke kena buat macam ni? Kemudian sibuk cari fadilat ni. Apa fadilat ni? Kita kena buat dulu, Masya Allah. Mari tarbiyah diri kita yang sesungguhnya. Kita berbuat dulu perintah Allah. Allah tahu nak buat kerja dia. Sama ada nak balas kat dunia ataupun nak balas di kampung akhirat. Yang pasti Allah tak pernah bohong. Kita janji dengan anak-anak kita, Siti, yang cukup puasa bulan Ramadan, hari tu janji sehari RM10. Tak sangka anak kita betul-betul cukup sehari RM10. Ambil engkau, dia katakan nak bagi RM300 bila mak seraya nanti. Ui, tak cukup duit mak. Kan? Janji Mama lagi. tipu, Mama bayar ansuran lah, kan RM100 bulan ni, nanti lepas raya Mama bagi lagi. Sebab kita tak jangka. Tapi kalau kita melatih dalam jiwa anak-anak kita, buat dulu, nanti tahulah Allah nak balas macam mana. Tiba-tiba Mama Allah bagi rezeki berganda. Daripada Mama janji RM30, nah RM300 Mama boleh bagi, masukkan dalam akaun tabung haji dan sebagainya. Ini antara ilmu yang kita dapat dalam Al-Quran, Siti, Masya Allah. Sebab itu taat Allah, taat Rasul, perintah daripada Allah dan Rasul itu kadang-kadang nampak macam pelik, nampak macam tak logik. Tapi iman mengatasi segalanya. Kita hanya buat, balasannya serahkan kepada Allah yang maha baik, tidak buta, tidak tuli, akan menilai asal saja amalan itu datang daripada hati yang benar-benar ikhlas, insya-Allah. Saya suka dan setuju sangat bila Ustaz sebut kita hari ini mengira imbuhan terlebih dahulu apa yang kita akan dapat kalau buat sesuatu, ya. Memang nampak seolah macam kita ni tamak ya, Ustazah, ya. Kalau boleh kita cakap macam tu, ya. Betul. Dan juga setengah daripada kita, ya, terlalu detail sangat pada perkara yang tak sepatutnya. Benda yang kecil yang tak patut kita detail sangat, kita detail sangat. Benda yang patut kita pandang detail, kita buat tak reti je. Ya, betul. Jadi ubahlah mana yang patut, ya. Okey, kita nak raikan soalan daripada pendengar kita. Ellie in Danish. Terima kasih Ellie in. Tanya, okey, Ustazah, saya ni dah berumur 50-an tapi masih belum berpeluang untuk menunaikan haji. Akhir-akhir ini memang saya sentiasa berdoa kerana memang teringin sangat nak menjejakkan kaki ke Mekah, dan beranggapan macam tak berpeluang lagi lah. Sebab umur dah 50-an, ya, queue pergi haji punya aku semangat kalah panjang lagi daripada kereta api. Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk berdoa agar Allah mempercepatkan dan memperkenankan permintaan saya? Ustazah, ada doa khusus ke? Macam mana kan doa dari hati? Terima kasih. Masya Allah. Saya terus tarik nafas. Ustazah tarik nafas dengan soalan macam ni. Sebab mustahil bagi kita. Sekali lagi Ustazah ulang. Umur dah banyak. Kalau nak tunggu queue bila. Masya Allah. Sebab itu dalam adab-adab berdoa. Kita berdoa minta kepada siapa, Siti? Allah. Kita minta kepada Allah. Kita hanya hamba. Justru dalam minta tu kita jangan ambil tugas Allah. Contoh anak-anak yang baru habis UPSR ni, Siti. Ustazah dengan sinisnya lah sembang di masjid di surau. Kita minta, ya Allah, Engkau berikanlah kejayaan kepada anak aku dalam UPSR ni, Tuhan. Tapi hati kata, hati jauh di sudut hati, Siti. Tapi rasanya mustahil lah, ya Allah. Sebab belajar pun malas anak aku ni. Kita sebut pula macam tu. Allah kata, ni sungguh-sungguh minta ke aku ke tidak ni? Kalau kita minta dengan Allah, daftar sudah, kan? Kita dah letak nama di tabung haji. Kita berharap dan berdoa sungguh. Orang yang bertanya tadi seharusnya punya jiwa yang macam ni. Tawakkaltu 'ala Allah. Masa daftar dulu bismillah dengan nama Allah. Bila ada nama Allah, kita buat dengan sesungguhnya, dengan keyakinan. Bukan sebab nanti orang kata apa, duit banyak tapi tak pergi haji lagi. Orang tahu ke masalah kita sikit? Tapi kita dah daftar awal. Allah belum panggil lagi. Doa khusus. Ustazah tidak berapa arif untuk memberi maklum. Ustazah hanya yakin dan percaya. Dalam kehidupan ini yang kita sibuk nak amal doa, ayat-ayat 1000 dinar dan sebagainya, Siti. Yang Allah kata, yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan kamu daripada segala permasalahan. Kemudian ada kalimah di dalamnya, ghairu la yahtasib, kamu akan diberi rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Nampak macam pelik, nampak macam logik. Mustahil lah, ya Allah, lagi berapa tahun sampai ke umur aku waktu itu. Kita istiqamah dengan doa-doa yang baik, Tuhan, kan? Aku sangat-sangat berharap, Tuhan, Engkau yang maha baik. Memanglah kalau ikutkan pemikiran kita ni, Tuhan, mustahil untuk aku sampai dalam masa terdekat ini. Sebab kita dah turun naik tabung haji, kita dah tanya macam mana, Siti. Tapi serah saja pada Allah. Yang bertanya tadi sahabat saya, kita fikir begini, biar kita mati dalam doa dan bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan nanti roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah. Lalu bukan setakat pahala haji mabrur, lebih daripada itu Allah akan anugerahkan kepada kita. Tapi malangnya kita kalau kita mati dalam keadaan yang berdoa tapi kita bersangka-sangka buruk dengan Allah dan saling tuhmah-menuhmah, kita menyalahkan. Si Polan tu dah pergi haji sampai 2 kali masih diterima
terima, si Fulan ini masih lagi pergi haji, ini kabel mana yang guna. Kita salah menyalah Siti. Kita tahu ke cerita di sebalik. Mungkin berlaku, tapi tidak semua. Sudah timbul dalam hati kita sangka buruk dengan manusia, sangka buruk dengan Allah, lalu na'udzubillah kita tak buat haji juga Siti, dimatikan dalam situasi itu. Hinanya kita di mata Allah. Kalau kita dimatikan dengan manusia pun bersangka buruk, dengan Allah pun bersangka buruk. Mari sahabat saya teruskan berdoa dengan hati yang paling dalam, ikhlas, serahkan kepada Allah. Andai aku ditakdirkan mati sebelum aku sempat menunaikan ibadah haji, aku serahkan kepada Engkau wahai Allah. Hati ini sahaja yang menjadi saksi, bukti, dan Engkau tidak pernah buta dan tuli betapa Engkau maha tahu aku sangat-sangat inginkannya. Ustazah dah jumpa banyak lah Siti, banyak sangat yang dia kata mustahil Ustazah, saya tak pernah jangka. Ustazah pun sikit-sikit je sembang dengan Siti tentang Ustazah punya projek umrah Amanah Saham Akhirat ni Siti. Baru-baru ni Ustazah jumpa satu orang buta Siti, Masya Allah. Ustazah sebut dekat depan dia, Ustazah kata kita bawa berita gembira, nak bawa tuan pergi menunaikan ibadah umrah. Dia sikit pun tak ada riak gembira ke apa Siti. Ustazah pelik juga. Rupanya dia kata sebelum ni dah ada dah orang nak bawa saya, tapi dia nak sponsor saya seorang. Sedangkan isteri saya ditinggalkan. Walaupun dia janji nanti di sana akan ada orang yang menjaga saya, takkan sama dengan penjagaan isteri saya. Saya tak ada penglihatan, nanti bagaimana untuk saya berwuduk, untuk saya ke bilik air dan sebagainya, kita faham. Jadi sabar dulu, kita kata kita bawa berita gembira, nak bawa dia dan isterinya sekali. Masya Allah. Sebab kita tahu dia orang yang cacat penglihatan Siti. Rezeki Allah hantarkan dalam bentuk yang begitu. Dia terus menangis Siti, terhenjut-henjut bahunya. Kita melihat pun tak sampai hati. Kerana apa? Dia kata sudah 10 tahun saya berdoa. Dalam setiap sujud saya, dia kata saya kumpul duit, bukan tak kumpul duit. Bila duit saya cukup, anak saya pula nak masuk college, saya terpaksa utamakan ada yang je lah itu halnya. dulu. Ada je Siti halnya. Tapi walaupun dia kata duit dah luar lagi untuk anak nak masuk belajar pula, pada dia masa tu memang mustahil Siti. Masih lagi gigih berdoa. Dalam sujud akhirnya tidak pernah putus, nak pergi Mekah. Kemudian Siti dia kata dalam qiyamul lailnya air mata jatuh, minta wahai Allah, walaupun mustahil dengan keuangan yang tidak cukup, aku nak sampai ke Baitullah. Tengok Siti. Inilah Allah hantarkan manusia-manusia yang hanya menabung istiqamah sehari RM1 je Siti. Beratusan orang yang menyertai perkara ini di luar sana. Subhanallah, kita telah menggembirakan satu jiwa. Bahkan isterinya sampai ke saat akhir Ustazah nak keluar daripada rumahnya Siti, Kak, tak ada apa-apa ke yang Kak nak sampaikan salam kepada para penyumbang, apa komen Kak? Terkelu lidah, tak sangka, sebab tak sangka Allah hantarkan hadiah di dunia ini. Saya kata dia dengan tak ada penglihatan, tapi lidahnya fasih bercerita hal negara, ekonomi, politik semua. Macam orang yang celik Siti. Kita mata dua ni, Ustazah ni tambah lagi 2 mata, banyak benda tak tahu. Butanya hati kita Siti. Tapi dia Allah anugerahkan hati yang celik, doa yang tidak putus, sangka baik dengan Allah. Ustazah terharu Siti. Dia kata malam tadi saya mimpi memakai pakaian jubah putih. Saya diangkat naik sangat tinggi. Saya fikir mungkin saat ini hari Jumaat saya nak mati. Dia kata rupa-rupanya Allah hadiahkan saya dengan berita gembira ini. Nah, salah satu cara Ustazah berhubungan, bersilaturahim dengan masyarakat di luar sana Siti, yang Ustazah kata tak belajar di mana-mana kitab, tak dapat di mana-mana universiti Ustazah belajar ilmu seperti ini. Sebab tu Ustazah suka nak mencantum silaturahim dengan pelbagai peringkat siapapun kamu. Ramai kawan kita, lagi banyaklah ilmu kita dapat. Sebab jiwa Ustazah merasakan, wahai Allah, aku tengok manusia macam ni, kenapa selama ni aku berkeluh kesah. Sikit sangat ujian dugaan yang kau hantar kepada aku. Tapi si Fulan ini sampai usianya lebih 50 tahun, doanya baru saat ini dikabulkan. Kita tak boleh perlekeh Siti, dia bukan pergi dengan duit dia sendiri. Allah hantarkan hadiah ini. Dia dah gunakan, korbankan duit dia untuk membesarkan anak-anak. Itu pun infak untuk jalan Allah. Kan anak-anak itu amanah, membesarkan anak-anak itu amanah. Kalau dia tidak amanah Siti, peduli apa anak aku nak sambung belajar ke tidak. Aku tahu aku nak pergi Mekah pakai duit yang aku kumpul. Dan bila dia mengorbankan kepentingan dirinya untuk mendapatkan kesenyuman ataupun orang lain bergembira Siti, nah Allah hantarkan hadiah-hadiah yang seperti ini. Mudah-mudahan jiwa kita dapat merasakan apa yang Ustazah rasa ketika bertemu dengan si Fulan ini. Dan yang bertanya tadi lagi, terus istiqamah dengan doa-doa yang baik dan sentiasa bersangka baik dengan Allah, insya-Allah. Amin. Okey, seterusnya
pencari hidayah tanya, okey. Dia hitung-hitungkan Ustazah, naik nama saya naik umur lebih kurang dekat 100 tahun. Okey. Soalan di bawah tu, Ustazah, apa nasihat Ustazah bila mana seseorang itu tidak mengambil kisah untuk mendaftar atau buat persiapan untuk pergi haji dan menganggap ada duit baru boleh pergi, aset lain boleh beli, namun tabungan untuk pergi haji ni kurang diambil kisah. Macam mana Ustazah? Allahu Akbar. Tabungan untuk pergi haji kurang diambil kisah. Itu yang Siti, kalau Siti ingat minggu lepas kan Ustazah ada sebut, kamu berangan nak pergi Mekah dalam usia muda. Ingat. Tapi Allah, orang melancong ke tempat-tempat yang musim bunga, ada salji. Kita pun sibuk juga Siti. Okay, lainlah kalau urusan kerja, memang kita sambil kita bekerja, kita boleh melihat negara orang lain. Ini pakai duit tabungan kita sendiri. Tak tahulah pandangan orang-orang yang bersama-sama kita pada hari ini. Tapi Ustazah daripada mula sekolah lagi, Siti sebenarnya belum kerja lagi. Sudah ada jiwa Tuhan, duit belanja yang duduk asrama. Siti kan masa tu RM50 je sebulan mak ayah bekalkan sebab makan semua dekat asrama dah ada. Tapi bila balik mak ayah tanya, tak payah bagi lagi, duit ada lagi. Kan tak apa, mak kata duit yang ada tu masuk dalam tabung. Bila masuk dalam tabung, niat nanti balik ada masa nak pergi tabung haji, nak masuk duit dalam tabung haji. Dah ada niat. Hari ni begitu jugalah kita ajar anak-anak kita. Memang dapat duit raya dan sebagainya. Kita pula yang bagi tahu dia nanti nak beli mainan apa. Kan Mak yang ini tanya. jauhlah ibu dan ayah, jauh sangat jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesian. Walaupun anak-anak nampak macam kadang-kadang anak-anak ni belum mumayyiz Siti. Tak boleh fikir lagi mana yang baik dan buruk. Tadi pun Ustazah kongsikan di satu kelas, Ustazah kata, sedangkan anak dalam rahim kita pun kita disuruh cakap baik-baik, kita disuruh belai dekat perut kita tu seolah-olah anak kita sedang membelai ubun-ubun kepalanya, kita disuruh cakap yang baik, bermakna di situ sudah bermula pendidikan. Anak yang kecil yang belum berakal contohnya, yang belum balik, kita cerita benda yang baik-baik. Lalu nanti bila dah mumayyiz, kenapa kena mama kata sediakan tabung. Nanti bila dah cukup tabungan ini, kita bawa pergi tabung haji untuk simpan duit dalam tu. Dah cukup nanti kita pergi Mekah. Jiwa tu dah ada daripada kecil. Kalau jiwa dah ada daripada kecil, apatah lagi setelah kita mempunyai duit pendapatan kita sendiri. Akan kita asingkan duit kita untuk menuju Allah. Kan perjalanan haji ini perjalanan menuju Allah. Kan perjalanan menuju Allah. Kenapa yang kita berkira, yang kita kedekut sangat? Terkadang Siti, kita lupa dalam pengorbanan kita, Masya Allah, kita dok kata baju kita yang mahal-mahal lebih penting daripada tabungan menuju Allah. Okay? Kadang-kadang pinggan mangkuk kita pun Siti jauh lebih penting daripada tabungan menuju Allah. Ustazah pernah jumpa keadaan seperti ini Siti. Kita fikir macam ni saja contoh. Kalau tanpa ilmu dulunya, orang kata, Allah Ustazah betul lah, dulu saya tak keluar rumah kalau tidak pakai tudung yang harga RM300. Tu dia Siti, terkejut kita. Ada gitu ya? RM300 harga tudung. Seolah-olah semua orang memandang bukan pada dia, tapi pada tudungnya. Wah, cantik tudung, Allahu Akbar. Okay, tapi hari ni setelah punya ilmu, tudung RM30 je saya pakai Ustazah. Kan suami bagi jumlah duit yang sama. Tapi dengan jumlah duit yang sama itu, RM30 beli sehelai tudung, lagi RM270 saya boleh infak ke jalan Allah. Sedangkan dulu hanya dapat sehelai tudung je. Contoh begitu. Kerana apa? Dia mengubah cara fikirnya begitu dengan ilmu. Kesedaran. Ilmu situlah yang mengajakkan bila kita hanya tahu, oh orang bulan Zulhijjah pergi haji. Kan apa seronok sangat pergi haji ni. Kenapa mesti kumpul duit nak pergi haji? Sebab dia tidak ada ilmu, dia tak faham. Tapi setelah dia punya ilmu, dia nak buat, dia akan paksa diri dia, susah macam mana pun nak juga buat. Okay, jadi pencari hidayah tadi Siti. Ya, pencari hidayah. Yang bertanya soalan, walaupun kita nampak macam soalan yang sebelumnya macam mustahil tabungan itu penuh barakah. Ustazah teringat minggu lepas Siti tanya tentang bukan orang yang balik haji dapat pahala haji mabrur tu Siti. Ustazah tak komen masa tu. Sebab Ustazah khawatir Ustazah terlepas pandang yang ini mana sumbernya, mana nasnya. Balik Ustazah rujuk Siti, rupa-rupanya dia mimpi orang yang soleh. Mimpi seorang yang soleh ni Siti, kita boleh pakai juga, Masya Allah. Kenapa ustaz kita, tok guru kita mimpi macam ni? Kan rupa-rupanya dia kata ada seorang yang susah di kampung tersebut, kumpul duit lama sangat, Masya Allah, nak pergi haji. Cukup Siti, rupa-rupanya ada orang lain yang lebih sangat memerlukan bantuan dia, dan dia nampak Allah lebih susah daripada aku rupanya. Hati yang begini hanya hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Lalu dia ketepikan kepentingan diri dia itu, ketepikan dulu, dia bantu si Pulan ni. Baru ni Siti pun Ustazah didatangkan oleh seorang jemaah. Ustazah, duit dah cukup kumpul Ustazah, ini je yang ada, saya memang berazam nak masuk kurban seekor lembu tahun ni.
Tapi anak saya mengaji kat Mesir, Ustazah, sekarang ni sejak duit kita dah jatuh sikit ni, mereka nak daftar peperiksaan ni, tak boleh masuk periksa kalau duit yang exam tu tak bayar lagi. Jadi anak saya kesian dengan beberapa orang kawannya yang telefon mak ayah di kampung, Allah, kenapa tiba-tiba macam ni minta duit. Mak ayah pun bukannya orang senang nak kirim duit masa ni juga. Jadi saya tak sampai hati, anak saya boleh ambil periksa, kawan-kawannya tak boleh ambil periksa. Saya bincang dengan suami, maka saya terpaksa gunakan duit yang saya nak masuk korban seekor lembu tu, Ustazah. Saya gunakannya untuk saya bayarkan duit pendaftaran nak masuk peperiksaan. Natijahnya Siti, berapa jiwa yang dia bantu. Keikhlasan seperti ini, Masya Allah. Insya Allah Kak, mudah-mudahan tahun ini kalau akak tak berjaya masuk niat akak yang tadi tu nak masuk seekor lembu pun, Allah bagi ganjaran pahala lebih daripada orang yang menunaikan ibadah korban. Betul. Sama macam cerita yang Siti nak cuba cetuskan minggu lepas tu. Terima kasih Ustazah Syari. Jangan kata kita kata tak dapat haji mabrur tu maknanya tak payah dah pergi haji. Orang tu kena usaha lagi, kumpul lagi duit sampai membolehkan dia pergi haji. Sebab dia tetap duduk di dalam rukun Islam yang kelima. Jadi kita usaha lagi. Sebab itu Ustazah kata, hablum minallah jaga, hablum minan nas jaga. Kita akan punya satu jiwa, ya Allah. Makin kita istiqamah, makin ikhlas. Makin orang tak nampak kebaikan kampung akhirat, kita lebih nampak lagi. Pedulikan orang yang tak nampak. Tapi kita nampak kehidupan kampung akhirat, kita nak tambah lagi. Bukan sahaja Zulhijjah Siti, bulan-bulan 11 yang akan menyusul akan datang, Muharram akan tiba dengan tahun yang baru. Rancanglah kalender ibadah kita. Rancang kalender ibadah kita, wahai seluruh orang Islam yang Ustazah kasihi. Kita terkadang lupa, nanti bila kita dah masuk korban tahun ni, kalau kita rasa nak tangguh Siti, nanti mulalah tayar kereta pancit lah, apa benda lah. Ada je. Sebab jin dan manusia, bisikan-bisikan ini selalu ada was-was. Ini penting ke ini penting. Kalau kita dah buat tabungan khas setahun, RM30 sebulan untuk korban, cukup bulan Zulhijjah nanti kita mampu, insya-Allah. Kita buat apa sahaja ibadah, ada khas-khas tabungan, ada kalender Islamnya. Tengok dah setahun tu apa yang kita nak buat, insya-Allah. Tidak ada cacatnya 12 bulan dalam Islam. Kita akan menjadi orang Islam yang terbaik, insya-Allah. Mati kita sebagai orang yang bertakwa, hanya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, moga-moga bila nak masuk bulan Islam yang baru nanti, Zulhijjah, kita tahu dah apa benda yang kita nak isikan dan dengan hati yang macam mana nak raikan, bukan memandangnya sebagai sesuatu yang kosong. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Muzayyanah binti Abdullah. Tajuk kita meraikan Zulhijjah. Moga banyak manfaat buat semua. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami selepas ini. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap